Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Khusus KPK 3012, kita berjumpa pada minggu ke-9 ya, berkenaan dengan kita akan membincangkan berkenaan topik teknik pengajaran murid berkeperluan khas. Dalam topik ini kita akan membincangkan 3 aspek, iaitu berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan pentafsiran prestasi murid dan juga kemahiran sosial dan komunikasi. Dari segi aspek pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan inklusif, kita akan bincangkan beberapa perkara, di antaranya apakah peranan guru arus perdana dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kalau kita lihat sini, menurut Profesor Dr. Lee Lewah daripada USM menyatakan bahawa dalam merancang sesuatu rangka pengajaran itu perlu ada dua perkara yang penting, iaitu dari segi isi kandungan yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid serta menetapkan objektif pembelajaran. Kita sedia maklum dalam kita mengajar murid berkeperluan khas dalam pendidikan inklusif, terutama sekali dalam penyediaan rancangan pengajaran harian ataupun RPH, perlu mengambil berat berfokus kepada cara mengubah corak interaksi sedia kala dalam perancangan itu, yang mana RPH juga boleh diadaptasi dalam kelas inklusif dan juga perlu juga elemen memasukkan keperluan pengajaran khusus MBK. Kita sedia maklum dalam pengajaran, sesuatu pengajaran di dalam bilik darjah, sesuatu subjek itu, guru perlu memikirkan apakah pendekatan yang boleh digunakan kepada murid MBK. Seterusnya kita lihat dari segi pelaksanaan dalam program kelas intervensi awal membaca dan menulis. Kalau kita lihat di sekolah rendah kita ada program pemulihan khas, manakala di sekolah menengah kita ada program intervensi. Manakala dalam pengajaran program pendidikan integrasi, perlu ditekankan juga dari segi penguasaan 3M. Ini merupakan salah satu dasar di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dalam program kelas intervensi awal membaca menulis ini mencasarkan bahawa murid yang lambat dari segi perkembangan membaca dan menulis perlu diberi perhatian yang lebih. Dari segi konsep pengajaran merentas kurikulum, yang mana strategi pengajaran dan pembelajaran juga melibatkan beberapa langkah iaitu pencalonan murid, ujian penapisan, perancangan, pengajaran, penilaian dan juga tindakan susulan. Dari segi strategi pengajaran yang boleh digunakan ialah seperti berpusatkan pada guru dan juga berpusatkan kepada murid. Dan dalam melaksanakan dua pendekatan ini, berbagai kaedah yang boleh digunakan di antaranya contohnya teknik bercerita, teknik latih tubi, teknik tunjuk cara, soal jawab, teknik main peranan dan juga pelbagai teknik yang berpusatkan kepada murid. Okey, dari segi kita lihat dari segi intervensi berpusatkan guru, dari segi pengajaran pembelajaran secara berpusat guru ada satu kaedah berkesan untuk mengawal kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran. Kaedah ini memerlukan guru memainkan peranan utama dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pemulihan. Maksudnya guru perlu berfokus kepada bagaimana nak mengatasi masalah murid tersebut. Sebaliknya, kalau intervensi berpusatkan murid ialah yang mana kita lihat bahawa murid memerlukan berperanan utamalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran, yang mana murid atau pelajar itu perlu diajar prosedur-prosedur diri, menentukan matlamat yang realistik dan menangani kecewaan dan cara mengatasi masalah. Maksudnya di sini dalam proses pembelajaran mereka diberi autoriti untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti itu dengan bimbingan guru. Okey, dari segi kita lihat dari segi pendekatan ataupun bentuk pengajaran pembelajaran untuk kanak-kanak masalah pembelajaran dalam kelas inklusif. Kita sedia maklum bahawa guru perlu menggunakan beberapa teknik pengajaran atau pembelajaran untuk memenuhi keperluan kanak-kanak ini. Contohnya di sini, kalau kita mengajar bahasa, perlu diajar dalam situasi, mengajar bahasa dalam situasi yang diadakan dan membantu kanak-kanak ataupun murid-murid memahami isi pembelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yang diajar. Contohnya macam suasana ayah digerai, macam mana murid itu membantu ayah dia digerai dan sebagainya. Jadi mengikut urutan perkembangan bahasa ini, normal bahawa pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kepada kemampuan berbahasa kanak-kanak itu hingga dari peringkat rendah hingga kepada peringkat tinggi, aras yang tinggi. Itu sebab kita dalam proses PDP kita ada proses kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi di situ juga murid inklusif ini dari kategori masalah pembelajaran ini, bila berada dalam kelas inklusif, mereka juga perlu dijedahkan dengan perkara ini, terutama sekali dengan penglibatan rakan sebaya ataupun buddy system.
Seterusnya kalau kita lihat pula kepada kategori murid-murid yang ketidakupayaan pendengaran, untuk kanak-kanak yang tidak berupaya pendengaran ni, ada pelbagai kaedah pendekatan yang diberikan dalam memastikan proses PDP itu berjalan dengan baik. Contohnya alat komunikasi bacaan bibir, di mana kaedah ini memahami pertuturan dengan mengikut atau memarti bibir penutur, terutamanya gurulah kalau dalam kelas ni, dan mentafsir hingga ke otot muka, gerak badan dan sebagainya. Seterusnya ialah penuturan Q, yang mana pengajar ini dengan menggunakan sistem pergerakan tangan yang boleh membezakan bunyi-bunyi. Contohnya peh, beh, meh, itu bunyi-bunyi fitur dia seperti bunyi vokal A, E, I, O, U, ataupun bunyi nasalisasi sengau, bunyi yang sengau yang tidak berapa jelas. Itu ada pendekatan untuk yang mengalami masalah pertuturan ataupun pertuturan dalam dan juga yang masalah pendengaran. Dan dari segi pendekatan komunikasi seluruh dalam pengajaran dan pembelajaran ini menggunakan keseluruhan bahasa isyarat, iaitu gerakan isyarat, bahasa, mimik muka, pertuturan, bacaan bibir, ejaan jari, membaca dan menulis. Itu dari segi pendekatan komunikasi seluruh. Manakala satu lagi pendekatan yang digunakan bagi kanak-kanak atau ketidakupayaan atau murid-murid ketidakupayaan pendengar ni ialah isyarat kod tangan bahasa Melayu ataupun KTBM, yang mana dalam menurut pakar ataupun kajian yang lepas daripada Abdullah Yusuf 1996 dan juga Rahim Azadi 2012 menyatakan bahawa kod tangan perlu murid atau pengarang itu menggerakkan seluruh anggota, termasuk mimik muka untuk berkomunikasi. Jadi KTBM ini menurut adalah asas-asas perkataan ataupun tata bahasa dalam prinsip pengajaran bahasa Melayu. Jadi melalui keadaan ini boleh diajar dengan kod tangan melalui pergerakan tangan dalam mereka proses untuk mereka belajar di dalam bilik darjah. Okey, seterusnya kita lihat dari segi kelompok yang ketiga, iaitu kanak-kanak ataupun murid ketidakupayaan penglihatan. Jadi untuk murid ketidakupayaan penglihatan ni kita sedia maklum mereka mempunyai dua kategori lah. Satu ialah memang mereka totally blind ataupun buta penuh, ataupun mereka mengalami masalah rabun. Jadi maksudnya guru menyediakan bahan pembacaan yang besar-besar ataupun sesuai dengan penglihatan mereka untuk membantu mereka belajar. Mungkin dari segi bahan audio dan sebagainya. Jadi bahan bacaan yang disediakan adalah jelas seperti huruf yang berbagai warna yang besar supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan objektif yang ditentukan oleh guru itu dapat dicapai. Itu tadi tiga pendekatan dalam proses pengajaran pembelajaran, iaitu ketidakupayaan, penglihatan, pendengaran dan juga kanak-kanak ataupun murid masalah pembelajaran yang dalam kelas lah. Dan dalam ketiga-tiga ini adalah satu kelompok yang besar. Ada juga pendekatan dari segi masalah ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal dan juga ketidakupayaan pelbagai, yang mana mereka juga mempunyai pendekatan sama ada berpusatkan kepada murid ataupun berpusatkan kepada guru. Secara keseluruhannya bahawa pendekatan atau pengajaran dari segi teknik pengajaran itu perlu disesuaikan guru, terutama apabila MBK ini berada di kelas inklusif. Okey. Seterusnya kita lihat dari segi penilaian dan pentafsiran dalam teknik dari segi pengajaran guru dan bilik darjah ini. Kita sedia maklum bahawa assessment for learning is the process of seeking and interpreting evidence for use by learner and their teacher to decide where the learner are in their learning, where they need to go and how to best to get there. Jadi assessment for learning is also now formative assessment. Maksudnya ujian formatif dijalankan secara berterusan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Itu satu penilaian yang pertama lah. Dan yang seterusnya kita boleh lihat assessment of learning ni juga occur when the teacher use evidence of the student learning to make adjustment on student achievement against goal and standard. There is a usually formal frequency occurring at the end of unit of work where they sum up student achievement at a particular point in time. Jadi maksudnya sini dari segi penilaian pembelajaran itu, guru perlu menggunakan bukti pembelajaran pelajar itu untuk membuat penilaian. Biasanya dalam keadaan formal kerap berlaku pada akhir unit lah. Akhir unit di mana dia merumuskan pencapaian pelajar pada tempoh-tempoh tertentu. Ini assessment of learning. Dan seterusnya assessment has learning. Accurate when student reflect on and monitor their progress to inform their future learning goal. There is a regular acquiring formal or informal. Example peer feedback bodies, formal self-assessment, and help students make responsibility for their own past and future learning.
Jadi maksudnya assessment has learning ini satu ujian formal untuk mengesan tahap pencapaian dalam sesuatu tempoh persekolahan. Jadi ujian kertas pengisian ujian lisan dalam jangka masa yang ditetapkan. Maksudnya ujian-ujian yang perlu dinilai setelah macam contoh peperiksaan akhir dan sebagainya. Inilah assessment has a learning. Itu dalam dari segi penilaian dan pentafsiran murid berkebutuhan khas yang berada di dalam kelas. Okey, satu lagi pendekatan yang kita lihat ialah dari segi rancangan pendidikan individu. Okey, dalam rancangan pendidikan individu ni khusus dibangunkan atau diadakan untuk murid berkeperluan khas supaya dapat melihat dari segi perkembangan murid itu ya, daripada awal hinggalah akhir. Maksudnya daripada sekolah rendah, sekolah menengah hinggalah mereka keluar ke tempat pengajian tinggi, belajar di tempat pengajian tinggi ataupun mereka bekerja. Jadi rancangan individu ni ialah melaporkan perancangan pendidikan secara individu berdasarkan keupayaan atau kekuatan dan kelemahan murid itu. Jadi maksudnya RPI ini menjadikan penyertaan ringkas. Dalam RPI itu ada tahap prestasi individu, perancangan merangkumi aspek akademik dan bukan akademik, sekurang-kurangnya satu matlamat jangka masa pendek dan jangka masa panjang berdasarkan keperluan individu. Rancangan aktiviti yang dirancang bagi membantu murid dari segi peningkatan pembelajaran. Pencapaian setiap aktiviti bagi mencapai matlamat yang dinyatakan, perkhidmatan sokongan yang diperlukan dan persetujuan daripada ibu bapa itu amat penting lah. Kalau parent tidak bersetuju dari segi penyediaan RPI ini, maka RPI itu perlu diubah dan diubah supaya dapat dilaksanakan dan disusun sebagai satu panduan kepada pembelajaran seseorang individu murid itu. Jadi RPI ini ada dipetik daripada Kod Amalan Murid Berkeperluan Khas Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2015 yang mana RPI ini ialah salah satu dokumen rasmi yang disediakan kepada murid berkeperluan khas supaya mereka dapat dilihat dari segi pencapaiannya dari satu tahap ke satu tahap yang lain supaya kita lihat dari segi keupayaan murid ini kerana mereka tidak sama dari satu sama lain. Okey, dalam RPI ini perlu mengandungi sasaran yang smart. Apa itu smart? Iaitu spesifik. Maksudnya ada pernyataan yang khusus. Apa yang ingin disampaikan khusus. Boleh diukur atau measurable, boleh diukur. Attainable, boleh dicapai. Relevant, sesuai. Relevant dan sesuai. Time limited, mempunyai tempoh masa yang tertentu. Supaya RPI ini boleh disediakan dan boleh dicapai oleh murid dan juga boleh dikawal selia, dipantau oleh guru. Okey, kalau kita lihat secara review yang lepas mengawal RPI ini disediakan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi MK mengikut Razia 2005. Halakan and all 1988 juga dia menyatakan bahawa perjanjian bertulis antara ibu bapa dan pihak sekolah. Ini tadi saya cakap tadi perlu ada persetujuan daripada parent tentang keperluan MBK dan menyatakan perkhidmatan diperlukan untuk pencapaian murid itu. Menurut Jamilah 2007, RPI ini adalah satu program yang berkaitan dengan pendidikan khusus dan cara penanganan untuk memenuhi keperluan pembelajaran MBK. Maksudnya di sini ialah RPI ini sebagai satu panduan untuk guru supaya boleh mencapai dan juga mengatasi ketidakbolehan murid itu dengan adanya program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan kebolehan murid itu. Okey, seterusnya kita lihat dari segi kemahiran sosial dan komunikasi murid. Dari segi pengajaran teknik pengajar ini kita lihat dari segi kemahiran sosial dan komunikasi murid dalam bilik darjah maupun dalam persekitaran sekolah. Okey, kita sedia maklum bahawa sosialisasi dan komunikasi ini penting supaya murid berkeperluan ini diintegrasikan secara terancang bersama-sama dengan murid arus perdana. Contohnya sama di kantin, tempat perhimpunan, tempat rehat, bilik sumber dan dalam aktiviti atau program sekolah. Jadi contohnya dalam body system boleh diamalkanlah untuk peringkat permulaan sosial yang mana murid berkeperluan khas ini digandingkan dengan murid arus perdana melalui aktiviti seperti lawatan sambil belajar, berkemah dan juga lain-lain aktiviti luar yang sesuai lah. Jadi di sini bahawa sistem body ini dia memandu atau membimbing murid berkeperluan khas ini yang dikelas inklusif supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran seperti juga rakan-rakan mereka yang lain. Dan guru boleh melaksanakan program inklusif melalui kurikulum di sekolah dengan melibatkan penyertaan MBK bersama arus perdana. Contohnya aktiviti uniform, bersatuan, sukan permainan supaya dari aktiviti-aktiviti yang dirancang maka murid berkeperluan khas ini dalam kelas inklusif ini mereka boleh bersosialisasi dan juga boleh berkomunikasi antara satu dengan lain. Dan secara kesimpulannya kalau kita lihat dari segi teknik pendekatan
pengajaran murid berkebutuhan khas ini, kita sedia maklum ada banyak pelbagai teknik dan pelbagai intervensi awal yang perlu dilaksanakan lah. Terutama contohnya dari segi intervensi pengajaran berpusat kepada guru, intervensi berpusat kepada murid dengan pembelajaran abad 21 ini supaya dapat meningkatkan dari segi peluang dan penguasaan murid berkebutuhan di dalam kelas inklusif. Dan juga yang paling penting juga kita lihat ada pelbagai pendekatan yang boleh digunakan, contohnya dengan kategori MBK seperti masalah pembelajaran, ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan pelbagai dan juga kita boleh lihat di situ bagaimana guru dengan bijaknya menyusun aktiviti supaya murid di dalam kelas inklusif ini dia boleh mengikuti aktiviti-aktiviti yang pengajaran yang disusun oleh guru, dan juga mereka boleh bersosial dan berkomunikasi dalam menguasai suatu topik pembelajaran. Di samping itu guru boleh menilai, membuat penilaian dan pentafsiran dengan menggunakan rancangan pendidikan individu, ujian formatif, ujian sumatif supaya dia dapat melihat progres peningkatan murid murid inklusif ini, dan mereka boleh mengikuti pembelajaran seperti mana murid tipikal yang lain. Jadi secara keseluruhannya dalam topik teknik pengajaran murid berkebutuhan khas ini, guru memainkan peranan yang penting bagi melakukan berbagai pendekatan yang terbaik untuk MBK supaya mereka boleh fokus dalam kelas serta mampu berdikari sebaris dengan murid-murid yang lain. Itu saja untuk perbincangan topik kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.